Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nazmi bin Muhammad Nasir. Saya ingin berkongsi sedikit tentang prinsip aerodinamik dalam surah Al-Mulk. Aerodinamik merujuk kepada kajian tentang bagaimana udara berinteraksi dengan objek yang bergerak seperti pesawat. Aerodinamik telah disebutkan dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Mulk ayat 19. Contohnya, burung yang selalu disebut dalam Al-Quran telah menyebutkan bagaimana burung boleh terbang melalui ciri-ciri yang terdapat pada burung. Kaedah ini menggunakan beberapa konsep mengenai fizik, iaitu aerodinamik, kemudian mengintegrasikannya dengan pelbagai maklumat yang terdapat dalam Al-Quran. Hasil menunjukkan bahawa konsep aerodinamik yang berkaitan dengan fizik dapat diintegrasikan dengan ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Kita dapat menganalisis bagaimana aerodinamik, iaitu teori prinsip Bernoulli, membawa kepada pemahaman mengenai daya yang dihasilkan oleh aliran udara di sekitar pesawat. Ini menunjukkan bahawa perbezaan tekanan udara di bahagian depan dan belakang pesawat menyebabkan pesawat bergerak. Untuk ayat Al-Quran yang berkaitan dengan prinsip ini ialah ayat 19 surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Maksudnya, tidakkah mereka memerhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pengasih. Sungguh dia Maha melihat segala sesuatu. Huraian ayat 19 dari surah Al-Mulk ini menyuruh manusia mengambil iktibar daripada kejadian burung yang terbang, mengembangkan dan mengatupkan sayapnya. Tiada yang mampu menahan burung di udara melainkan Allah yang Maha Pengasih. Allah mencipta burung dengan begitu sempurna dan rapi, menunjukkan kebijaksanaannya. Manusia diajak berfikir tentang kelemahan berhala yang tidak mampu mencipta sesuatu sekecil lalat sekalipun. Huraian ini mengingatkan betapa besar kekuasaan dan kasih sayang Allah yang memelihara dan mengatur pergerakan burung ketika terbang di angkasa dan hinggap di bumi. Seterusnya, fakta sains yang berkaitan dengan prinsip aerodinamik dalam kajian burung mencakup beberapa aspek menarik. Yang pertama, gaya angkat. Burung menggunakan sayapnya yang berbentuk melengkung untuk menciptakan daya angkat. Desain sayap yang aerodinamik memungkinkan burung untuk terbang, naik dan melayang dengan efisien. Yang kedua, ciri fizikal. Burung memiliki tulang ringan dan otot dada yang kuat yang mendukung pergerakan sayap. Paru-paru burung juga lebih efisien dibandingkan dengan manusia, memungkinkan pertukaran oksigen yang lebih baik saat terbang. Yang ketiga, pentingnya aerodinamik. Dalam menciptakan pesawat terbang, banyak prinsip yang diambil dari cara burung terbang. Riset tentang aerodinamik burung membantu jurutera mengembangkan pesawat yang lebih efisien. Surah Al-Mulk yang mengandungi banyak ayat tentang kebesaran dan kekuasaan Allah dapat memberikan inspirasi dalam pelbagai bidang, termasuk kejuruteraan penerbangan dan prinsip aerodinamik. Berikut adalah beberapa perbincangan tentang kesan pengajaran surah ini terhadap bidang tersebut. Yang pertama, kepentingan pengetahuan dan ilmu. Surah Al-Mulk menggalakkan umat Islam untuk merenung dan memahami ciptaan Allah. Dalam kejuruteraan penerbangan, pemahaman mendalam tentang aerodinamik adalah penting untuk mencipta pesawat yang selamat dan berkesan. Prinsip seperti daya angkat, drag dan kestabilan pesawat adalah hasil dari kajian yang teliti terhadap hukum fizik. Yang kedua, keseimbangan dan kecemerlangan. Konsep keseimbangan yang ditekankan dalam Al-Mulk dapat dihubungkan dengan keperluan untuk mencapai keseimbangan dalam reka bentuk pesawat. Kejuruteraan penerbangan memerlukan gabungan yang tepat antara pelbagai elemen seperti berat, kuasa enjin dan bentuk sayap untuk memastikan penerbangan yang stabil. Yang ketiga, inovasi dan kreativiti. Ayat-ayat dalam surah ini menekankan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan alam semesta. Ini boleh menjadi motivasi bagi jurutera penerbangan untuk terus berinovasi dan mencipta teknologi baru yang lebih efisien dan mesra alam, selaras dengan prinsip yang ditetapkan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, perancangan dan strategi. Surah ini mengandungi ajaran tentang perancangan yang teliti dan juga penting dalam proses reka bentuk dan pengujian pesawat.
Setiap langkah dalam pembangunan pesawat memerlukan analisis yang mendalam untuk memastikan keselamatan dan keberkesanan. Secara keseluruhan, pengajaran dalam surah Al-Mulk boleh menjadi sumber inspirasi bagi jurutera penerbangan untuk menggabungkan prinsip-prinsip yang selari dan etika dan tanggungjawab dalam bidang mereka, serta mendorong inovasi yang berdaya saing. Jadi, untuk kesimpulannya, perbincangan tentang kaitan antara pengajaran surah Al-Mulk dan prinsip aerodinamik dalam kejuruteraan penerbangan membawa kita kepada pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana sains dan agama dapat saling memperkaya. Ini membuka ruang untuk integrasi yang lebih mendalam antara keimanan dan ilmu pengetahuan, serta menekankan pentingnya etika dan tanggungjawab dalam inovasi teknologi. Perbincangan ini bukan hanya relevan untuk ahli sains dan jurutera, tetapi juga untuk semua yang terlibat dalam bidang pendidikan, teknologi dan pengembangan masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.